أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Nun berjumpa dengan ta, ya, ada ikhfa, jangan lupa kita nak kena dengungkan, ya. Fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا tanwin berjumpa dengan jim, ikhfa, ya, dengung, ya. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Mansaka, kan? liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitin alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Kita masih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sekalian, kita masih lagi membicarakan soal manasik al-hajj, ya. Dan
Di antara perkara yang penting dalam soal manasik al-hajj itu ialah tempat-tempat yang merupakan sya'air Allah, tanda-tanda kemuliaan dan keagungan di sisi Allah. Sya'air iaitu syiar, ya. Jadi syiar itu ada yang sifat, ada yang berupa tempat, ya, ada yang berupa tempat, dan juga ada yang dalam bentuk perbuatan amalan-amalan tertentu. Macam berkorban itu sebahagian daripada syiar, ya, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran ataupun tanda-tanda membesarkan, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi menziarahi, ya, tempat-tempat yang tadinya, iaitu tempat-tempat yang kita melaksanakan manasik al-hajj itu juga tanda kita mengagungkan, ya, Allah taala. Ya, tanda-tanda kita mengagungkan Allah, yakni kita pergi dan kita beribadat di tempat-tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua itu dia kata di sini, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ada perkataan yu'azzim. Apa makna azim? Agung, ya, mengagungkan. Asal makna azim ialah agung lah, ya. Sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah yang maha agung, ya tak? Namun kita kata bahawa daripada azim itu adalah perkataan yang lain, iaitu daripada situ timbullah perkataan azzama yu'azzimu ta'zim, fa'ala fa'ilu taf'il, azzama yu'azzimu ta'zim, qaddama yuqaddimu taqdim, akhara yuakhiru ta'khir, ya. Lagi sekali, azzama yu'azzimu ta'zim, qaddama yuqaddimu taqdim, akhara yuakhiru ta'khir, fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi azzama ta'zim, itu dia punya sifirnya, ya, daripada fa'ala yufa'ilu taf'il, azzama yu'azzimu ta'zim. Jadi ta'zim ini maknanya kita memberi penghormatan, kita mengagungkan. Jadi daripada perkataan azzama yu'azzimu, ya, wa man yu'azzim sya'airallah, sesiapa yang mengagungkan, ya, sesiapa yang mengagungkan sya'airallah, membesarkan apa yang dimuliakan oleh Allah, iaitu Masy'aril Haram, ya tak? Misalnya Safa, Marwah, Baitullah, Arafah, itu semua sya'airallah, ya tak? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kan? Biasa bila kita sampai ke Safa, sampai ke Marwah, kan, dua-dua tempat tu kita berhenti kejap, tak ada terus je, kita akan baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, ya tak? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ya. Jadi tanda-tanda, di antara tanda sya'air Allah, ya, iaitu Safanya, Marwahnya, Baitullahnya. Siapa yang mengagungkan tempat ini lantaran diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala kata fa innaha min taqwa al-qulub, tanda hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam konteks kita di sini, kita mengagungkan masjid kerana ia tempat yang Allah muliakan, ya tak? Al-Quran kita agungkan sebab ia adalah karim, Allah muliakan. Itu tanda takwa. Kita muliakan pengajian, majlis ilmu, itu tanda takwa. Kita muliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah, itu tanda takwa.
Itu semua tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita di sini memanglah tak ada Safa, memanglah tak ada Marwah, tapi kita ada masjid, kita ada surau, kita ada Quran. Ini semua sya'airillah. Ini semua adalah sya'airillah. Jadi maknanya kita agungkan, kita muliakan. Fa innaha min taqwal qulub. Itu sebagai tanda, sesungguhnya tanda orang itu ada takwa di dalam hatinya. Termasuklah majlis ilmu. Termasuk majlis ilmu ini adalah sya'airillah. Sebahagian daripada tanda-tanda kemuliaan, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah besarkan majlis ilmu. Jadi kita pula memuliakan majlis ilmu. Fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda ada takwa dalam hati. Kalau tak peduli, tak peduli masjid, tak peduli surau, tak peduli Quran, tak peduli majlis ilmu, macam mana nak dapat takwa? Susahlah nak dapat takwa, tak? Sebab kita tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam tafsirannya dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya mengagung-agungkan syiar Allah dan perintahnya, antaranya ialah sebelum ini yang kita baca. Sebelum ini yang kita baca antara lain ialah supaya berkorban, apa yang kita sayang, supaya tawaf, supaya tunaikan nazar, supaya bertahallul. Itu dia perintah-perintah sebelum ni. Kalau kita baca ayat sebelum ini, cerita tentang tahallul awal, cerita tentang yaumun nahar, hari penyembelihan. Jadi maknanya bila kita buat itu, Zalika tu itulah semuanya tu. Perintah supaya melontar, perintah supaya menyembelih, perintah supaya tahallul awal, perintah supaya setelah maknanya tahallul itu kita nak buang kuku, nak apa, tak? Kemudian kita disuruh supaya tunaikan nazar kalau ada nazar, tawaf wal yatawafu bil baitil atiq. Itu semua adalah makna kita agungkan perintahnya, adalah termasuk bahagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita korban di sini pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Maknanya bila kita menyembelih korban tu tak ada senyap je. Tak ada senyap, bahkan kita bertakbir. Sebagai tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita agungkan kepala lembu tu, lembu show ke, ekor ke, tak? Setengah orang dia dah nenang, sekarang aku nak kepik kepalanya, apa? Nak bawa lebau. Oi mak weh, lebuh kepala, tak? Kadang-kadang lebuh, apa? Lampu show. Lebuh, tak? Letak atas talam, tinggal talam. Yo, kita besarkan Allah, tak? Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kita menyaksikan binatang korban disembelih, dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tak? Kita menyaksikan binatang korban disembelih ini bukan sekadar adat tiap-tiap hari orang nyembelih, tapi hadirnya kita ketika itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, terampun baginya dosa yang telah lalu. Pernah Sayyidatina Fatimah berkorban, tapi tak pergi tengok binatang korbannya disembelih. Lalu kata Rasulullah, ya Fatimah, qumi, bangunlah wahai Fatimah, washhadi udhiyatak, maknanya tengoklah binatang korbanmu disembelih. Ghufira laki ma taqaddama min dhanbiki, nescaya Allah mengampunkan dosamu yang telah lalu. Jadi ini bukan soal kepala, soal lembu syok, bukan nakkan apa nama ni, bukan nakkan ekor, bukan nak apa, tak? Jangan maknanya kita kata semata-mata dorongan nafsu, fizikal, tak? Masuk itu sahaja. Dah. Ini dalam langkah kita nak mendekatkan diri kepada Allah, dalam langkah kita nak bertakwa kepada Allah, dalam langkah untuk mendapat keampunan dosa-dosa, keampunan daripada dosa, tak? Perkataan kurban tu tuan-tuan daripada qaraba. Dia sebenarnya bukan bukan korban begitu, bukan kaf, qaf, dia qaf, kurban. Kurban itu daripada qaraba. Apa makna qaraba?
dekat, qarib. Ya, qaraba tu daripada qarib. Qarib tu dekat. Kurban maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Dia bukan masalah nak makan, nak dapat lembu, nak dapat itu, nak dapat ini. Bagaimana supaya terampun dosa? Bagaimana dapat mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana nak meningkatkan taqwa? Bagaimana nak yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu yang kita bertakbir tu. Sebagai orang yang menyembelih pun bismillah, Allahu akbar. Ya. Allahumma hadza minni fataqabbal udhiyati. Ya Allah, ini daripadaku, ya Allah, terimalah kurbanku, ya Allah. Jadi dia ada unsur kerohanian, bukan semata-mata menyembelih. Sebab itu kalau nak kira menyembelih, tak tiap hari orang menyembelih. Ini ada unsur agama. Ini bukan semata-mata adat seronok numbang. Adat seronok nak makan. Dia dah mula berkira, aku dapat kupon 5. Ngapa? Surau dapat 2, surau nun dapat 2, masjid, oi, peti air macam mana, muat ke tak? Dia orang begitu. Jangan fikir yang itu sudahnya mulalah nutup dengan ponggung je. Ngapa? Udah tak muat peti air, sedap. Pong. Ya rapat sikit. Ya rapat sikit tak? Jangan. Kita tu sebenarnya bukan hanya amalan fizikal, ini masalah spiritual kita. Apakah bila kita buat ni menambahkan, meningkatkan kerohanian, ataupun semata-mata untuk menambahkan nafsu makan je. Itu yang tak jadinya tu. Itu yang tak jadinya. Jadi di sinilah maknanya kita kata bagaimana, di sinilah bagaimana kadang-kadang kita buat satu amalan kosong daripada nilai rohani. Kosong daripada nilai-nilai spiritual. Kudusannya tidak ada. Jadi dia menjadi adat, bukan ibadat sudahnya. Bila adat, mulalah bawa lari kepala. Yang bawa lari kepala, yang bawa lari lembu syur, itulah roja. Tak maaf lah ya. Maknanya kau ada terkena, minta maaf lah. Asal adanya kopi tu, ada suraunya, ada masjidnya kopi tu. Sampai orang yang nak buat korban tu malas dah katanya. Orang yang nyusun atau upacara tu dah malas dah. Ngapa? Depan mata dia mengepit kepalanya katanya. Depan mata orang yang belih tu, dah apa Gusti Wrestling, dia kepitnya bawa balik kepala itu ya Allah, ya Tuhan, udah lari jauh, udah lari jauh, sebenarnya mesti ada harga diri, mesti ada marwah, supaya kita kena faham. Ini bukan semata-mata dorongan nafsu nak makan. Ini kaitannya dengan taqwa, kaitannya bagaimana supaya dapat diampunkan dosa, kaitannya bagaimana nak mendekatkan diri kita. Ingat balik sirah Ibrahim. Ingat balik bagaimana dia tak sayang, maknanya apa yang sepatutnya, maknanya kita kata bagaimana dia mendahulukan perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan apa yang dia sayang. Apa yang dia sayang? Ismail lah. Ismail itu tak ada dah. Dia itulah anaknya. Masa itu Ishak tak ada lagi. Dapat Ismail tu dalam keadaan dia dah tua tu. Dah apa cucu dengan tok lah. Cucu dengan tok tak tahu nak ngaboh lah. Jangan harus mak dengan ayahnya nyubit depan dia. Meto tok. Punyalah sayang, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia supaya korbankan Ismail, di situlah kita kata bahawa kena faham apa yang kita sayang, kita kena korbankan untuk agama Allah. Ismail itu simbolik je. Kehendaknya apa juga selepas itu, apa yang kita sayang demi agama Allah kita kena korbankan. Ya Allah, banyaklah tu tenaga kita, masa kita, jiwa raga kita, harta benda kita, keselesaan kita. Kalau sekiranya perlu untuk dikorbankan bagi memberi keselesaan kepada agama Allah, maka itulah yang mesti menjadi Ismail bagi kita. Itulah yang menjadi Ismail bagi kita. Jadi katanya dia adalah termasuk pengagungan kepada syiar Allah, bahwasanya orang-orang yang mengagungkan binatang-binatang hadiyu. Hadiyu ni binatang korban itulah. Binatang korban itu dipanggil hadiyu, Jadi disenaraikan antaranya unta, lembu, kambing, biri-biri. Dan ini ada nasnya. Artinya tak bolehlah tiba-tiba dia bela arnab dikorbankannya arnab. Tak bolehlah dia bela rusa cukur galah. Tak?
teman tahun ni korban weh, tapi teman korbankan rusa katanya. Tak boleh, sebab ini masalah nas. Nas telah meletakkan ini sahaja. Teman korban tuan ni apa? Ayam jantan. Oh, lagi tak boleh ya tak. Teman korban dah apa? Telur masin ya tak. Lagi tak boleh ya tak. Lagi tak boleh, sebab ini urusan, ini ibadah ya. Jadi ibadah ini dipanggil la qiyas fil ibadah. La qiyas, tidak ada boleh qiyas dalam soal ibadah itu. Jadi dengan sebab itulah makanya kita kata bahawa bagaimana dalam konteks ini sudah ada nasnya untuk lembu, kambing dan biri-biri dan spesiesnya lah. Spesies kambing, tengoklah apa jenis kambingnya, kampung ke Australia ke, itu tak kisahlah. Pokoknya spesies kambing, pokoknya spesies lembu, spesies ya, maknanya kita kata kerbau dan sebagainya yang disiapkan untuk disembelih sebagai korban, maka hendaklah digemukkan, bagi makan, bagi minum, bagi air, bagi api. Sebab itu dalam hadis Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah suruh kita berlaku ihsan dalam semua perkara. Ya, maka di antara tanda ihsan kita kepada binatang korban itu, dalam hadis itu dia kata wal yarih dhabihatahum, hendaklah dia rehatkan binatang sembelihannya. Maknanya sebelum nak sembelih esok, rehatkan dia. Maknanya longgarkan, patut dilonggar-longgarkan, tapi janganlah sampai terlepas pula. Tapi janganlah sampai tekik kawan tu ya tak. Sampai terjerut. Allah, berpeluh-peluh kawan tu ya tak. Berpeluh-peluh. Airnya mana, apinya mana. Oh ya Allah. Itu yang dikatakan wal yarih dhabihatahum, hendaklah ia rehatkan binatang sembelihannya. Jadi artinya sebelum sembelih harus dilayan dengan ihsan, dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Boleh, itu yang sebaik-baiknya. Sebab itu dalam boleh, tak ada perhalangan. Sebab yang kita pohon ketika itu adalah yang terbaik. Yang kita nak korbankan adalah yang terbaik. Maknanya kita tidak ada nazar untuk lembu yang itu juga. Kita tak ada nazar untuk lembu yang itu. Kita nazar nak korban lembu. Jadi tak adalah mesti yang itu. Ya tak? Tak adalah mesti yang itu. Tak ada nazar untuk mesti yang itu. Ya tak? Kalaupun yang itu tiba-tiba tidak berkualiti, kita kena cari yang berkualiti. Yang baik. Kan dalam sejarahnya bagaimana Allah Ta'ala tak terima korban Qabil pasal tak kualiti. Ya tak? Dalam konteks ini kita kata bahawa setiap umat itu ada korbannya. Jadi di zaman Habil dengan Qabil, mereka berdua disuruh korban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Tuhan, maka diterima daripada salah seorang, tidak diterima daripada yang seorang lagi. Walam yutaqabbal minal akhar. Yang tak diterima tu pasal Qabil lah. Qabil ini dia korbankan jerami-jerami yang dah tak elok, gandum-gandum yang dah tak elok, dia pun tak ada. Sedangkan si Habil dikorbankannya kambing yang terbaik. Habil adalah penternak, Qabil adalah petani. Qabil adalah petani. Jadi bila Allah Ta'ala suruh mereka berdua berkorban, ya tak? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq, bacakan kepada mereka dua kisah anak Adam, kisah yang benar. Idh qarraba qurbanan, ketika berduanya telah melakukan usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengan melakukan korban. Lalu Allah Ta'ala kata fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah seorang, tidak diterima daripada yang lain. Jadi apa pasal? Pasal Qabil sengaja dipilih yang tak berkualiti. Jerami yang dah tak elok, tangkai-tangkai yang dah reput, yang dah rosak, dia pun tak ada benda tu, ambil lah katanya. Jadi kalau ibarat kita korbankan sesuatu yang kita pun dah tak sayang, tak boleh. Udah leh seluar tu. Kan? Dia bagi orang teman ni nak bersedekah, rumah tu banyak maknanya kan, seluar banyak, hope dah tak ada.
Hope tu macam manager tak tahu hook agaknya ya, HOOK ya dah. Tak ada orang kampung nak nyebut hope je lah katanya ya dah. Hula hope lah. Cangkuk belakang apa dah tak ada. Cangkuk belakang lah. Orang perempuan lah ni rasanya. Orang baju dalam bagi orang cangkuk belakang dah tak ada. Mana orang pemakir? Minta maaf ialah ini kes ni berlaku sungguh masa tsunami di Kepala Batas tu. Bila dia tengok longgokan kain yang dihantar kepada mangsa tsunami tu, Allah, dia tak seluar dah loose. LOOSE telah kata orang kampung tak. Seluar dah katanya tak. Jadilah saya akan cakap orang putih tak. Jadi tak boleh kopi tu, kita kena cari yang terbaik. Sebab itulah Qabil punya pengorbanan tidak diterima. Marah dia ya tak. Fatuqabbila min ahdihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi antara sifat orang yang bertakwa ialah dia kena korbankan yang paling berkualiti, masanya, tenaganya, jiwanya, hartanya, sembelihannya, semua yang berkualiti untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Maka hendaklah digemukkan, dipilih di antara yang tidak cacat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang akhirnya terasaslah suatu pemikiran mazhab namanya mazhab Hanbali. Asalnya sebenarnya Hanbali itu bapa dia. Namanya Ahmad Ibnu Hanbal, ya tak? Tapi demikianlah yang tersohor tu nama ayah dia sudah. Hanbali, senang ya tak? Serupa lagi dengan Imam Syafi'i, bukan nama PI. PI tu moyangnya. Sudahnya gelar orang sampai Imam PI kata dia mengenai Imam Syafi'i. Sampai bergelar pula subuh. Subuh PI dah. Subuh PI tu pasal cepat, subuh Hanafi lambat. Cuba pergi masjid India ya. Kalau siapa sembahyang masjid India, dia terlambat bangun subuh, pergi masjid India. Dan masjid, ingat lagi jumpa imam masjid India ya, jumpa imam masjid India. Dia kata hari ni ada seorang imam meninggal. Dia kata saya sudah mimpi katanya ada seorang imam meninggal. Hari tu hari Ustaz Hafiz kita meninggal. Hari yang Ustaz Hafiz guru kita meninggal tak? Ustaz Hafiz maknanya hari tu. Jadi dianya di masjid India, Ustaz Hafiznya masa itu meninggal di Tepin ya. Meninggal di rumah ke di Tepin? Tepin ni tak, di hospital ya. Bawa ke sini ya. Itu ceritanya tak. Baik, jadi maknanya di situ kita kata bahawa cari yang terbaik agar binatang yang hendak dikorbankan adalah yang gemuk-gemuk, yang baik-baik dan bernilai tinggi. Itu dia. Sebelum itu, apakah binatang ini boleh diambil susunya, boleh ditunggang? Jawabnya boleh. Katanya lakum fiha manafi'. Manafi' ni jamak kepada, manafi' tu jamak, plural kepada manfa'ah. Plural kepada manfa'ah. Kalau satu Arab panggil manfa'atun. Kalau satu Arab panggil manfa'atun. Kalau dah banyak jadi manafi'. Ya, kalau dah banyak jadi manafi'. Jadi kalau satu manfa'ah, kita orang Melayu kata manfaat. Benda fa tak ada, pa je ada. Atau manfaat ya tak. Jadi manafi', ya, manfa'ah, manfaat ya tak. Manfa'ah, manafi'. Dan dia sebenarnya asal daripada perkataan nafa'a. Fadzakir in nafa'a asalnya tak. Berilah peringatan jika bermanfaat peringatan. Fadzakir in jika, nafa'atid memberi nafaat peringatan. Fadzakir in nafa'atid zikra. Maka siapa yang dapat manfaat daripada tazkirah, daripada tazkirah, iaitu sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut Tuhan, dia akan dapat manfaat daripada tazkirah. Sebaliknya wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa ni pada orang yang paling celaka. Ya, orang yang paling celaka hidupnya ialah dia akan lari daripada tazkirah. Dia akan lari daripada peringatan. Yatajannabha. Yatajannab itu maknanya melarikan diri.
lari dia. Tak ada dia, saja dicari je masjid yang tak ada tazkirah. Letih tuan-tuan. Ya tak? Ataupun kalau dia megang masjid, tak baginya tazkirah. Itulah rupa, ya tak? Biasanya yang megang itu jenis kerongga lah. Jenis kerongga, ya tak? Jenis kerongga dengan pokok, ya tak? Ada buah elok banyak, kita manjat, dia mula nonggek je tak bagi, ya tak? Atau makan ke mika buah tu? Tidak juga. Itulah kerongga namanya dah. Itulah kerongga, ya tak? Itulah pembuahan, ya tak? Kasar lah sikit lantar. Jadi lakum fiha manafi', bagi kamu pada binatang yang kamu bawa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita berjalan kaki, ya tak? Kalau kita berjalan kaki daripada Arafah pergi ke Mina, biasa kita akan dapati orang Arab, orang Pakistan dibawa kambing dia, dibawa lembu, apa semua dibelinya, kemudian dibawanya daripada Arafah tu ke Muzdalifah, kemudian bawanya ke Mina, ya. Begitu pesen demo, ya tak? Jadi sementara nak nyampai ke Mina untuk sembelihan, lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Bagi kamu pada binatang yang kamu bawa untuk sembelihan itu ada manfaatnya, gunakanlah. Ada susu, perah susunya, ya tak? Kalau perlu ambil bulunya sementara dia nak tumbuh, ya tak? Dalam perjalanan yang jauh misalnya, ataupun kita kata kalau boleh diambil, maknanya kita kata apa yang boleh diambil sementara boleh, ila ajalim musamma, sampailah kepada waktu. Ajal tu maknanya waktu. Ajal cakap kita tu, ya, ajal itu maknanya waktu, ya. Idza jaa ajaluha, ya tak? Apabila sampai waktunya. Jadi ajal dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Arab maknanya waktu, ya. Sampailah pada waktu yang ditentukan, musamma. Hari apa hari nyembelih? Ke-10 dipanggil yaumun nahar, ya tak? Yaumun nahar. Nahar itu daripada tengkuk. Nahar jamaknya nuhur, ya. Nahar jamaknya nuhur. Dan kita baca surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika, maka sembelihlah. Wow tu dan inhar, nahar. Bukan tengkuk, leher. Tengkuk belakang tu dia. Ni tengkuk nah. Ni leher. Tak upaya. Jadi tak. Jadi leher, ya. Leher. Jadi maknanya di situ wanhar, ya. Wanhar tu waw tu dan inhar. Setelah sembahyang, fasalli, sembahyang dulu. Jangan kira nak leras sembelihnya, tak lambat sangat sembahyang. Kita sembelih dululah katanya. Nabi kata kalau sembelih dulu tu itu bukan korban. Itu kira bawa balik lah, kata Nabi, bagi makan anak bini katanya, ya, kata Nabi, ya tak? Itu bukan ibadah korban, bukan. Sebab dia kena fasalli. Apa makna salli? Sembahyanglah dulu Aidil Adha, salli li rabbika, ya tak? Maka kemudian barulah wanhar, maka sembelihlah. Jadi perkataan nahar, ya, dengan makna leher tadi bukan tengkuk sini, ya tak? Jadi nahar tadi, dari situ timbulnya perkataan nuhur. Dalam doa qunut nazilah, ingat tak nuhur? Inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami letakkan engkau, ya Allah, untuk mengambil tindakan terhadap leher-leher musuh kami. Allahumma inna naj'aluka, ya Allah, kami letakkan dan jadikan engkau, maksudnya untuk mengambil tindakan nuhuri a'daina. Naj'aluka fi nuhuri a'daina. A'da tu maknanya musuh. A'da jamak kepada adu. Kalau satu musuh dipanggil adu, kalau dah banyak a'da. Siapa yang tak ingat tulis, siapa yang ingat tak payah tulis. Sebab bergantunglah kepada seseorang, ya tak? Siapa yang tak ingat-ingat juga, tidak kena nulis. Jadi tak ada belahara. Tak ada belahara, ya tak? Udah mata tak bawa ustaz. Jadi ada maknanya musuh-musuh, ya tak? Jadi nuhur ni leher musuh. Kami letakkan engkau mengambil tindakan terhadap, maknanya leher-leher musuh. Nuhuri a'daina wa na'udzubika min syurur. Syurur tu kejahatan.
Na'udzubika, kami minta lindung dengan engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Min syururihim. Ya tak? Itulah di antara dalam doa qunut nazilah itu, ya. Jadi ada perkataan nuhur daripada nahar, ya. Adapun manfaat, tengok tu, yang diperolehi, ya, manfaat yang diperolehi dari binatang-binatang hadiyu. Ya, kataan hadiyu ni binatang kurban itulah dipanggil sebagai hadiyu. Dalam satu hadis, dalam satu ayat Quran, ya tak, yang dikatakan hadiyu ini, contohnya siapa ingat, ya, ada satu ayat Quran, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Fa in uhsirtum, jika kamu terhalang untuk mengerjakan, sedangkan kamu dah pakai ihram, dah pasang niat untuk haji, ya, nawaitu apa nama ni, macam mana bunyi niatnya, ahramtu lil hajj, ya tak, ya, macam mana bunyinya, kita memakai ihram untuk haji, ya tak, maknanya kita kata bahawa dah pasang niat dan sebagainya, tiba-tiba terhalang. Fa in uhsirtum, ya, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi, maka apa yang mudah bagi kamu untuk kamu sembelih, korbankanlah, sama ada kambing, sama ada lembu ataupun unta dan sebagainya, ya. Itu perkataan hadiyu. Apa dia yang dikatakan manafi'nya itu? Iaitu antara lain susunya, antara lain barangkali kulitnya, antara lain barangkali bulunya, kegunaannya sebagai kenderaan selama belum tiba waktu penyembelihan, iaitu yaumun nahar, 10 Zulhijjah. Kalau 9 tu yaumul wuquf, yaumul wuquf bi Arafah, ya tak, wuquf bi Arafah. Wuquf tu tuan-tuan daripada perkataan waqaf, berhenti. Wuquf, waqaf, berhenti. Macam kita ada waqaf kan, dalam bacaan Quran kan ada waqaf, dan juga reta kita kan kita waqaf. Makna waqaf, reta tu kita hentikan daripada milik kita. Jangan kita sebut-sebut dah dia milik kita, ya tak, dia menjadi milik Allah, ya tak, dia menjadi milik Allah yang diuruskan oleh lembaga tertentu, jawatan kuasa tertentu. Itu makna waqaf, berhentikan dia, hentikan dia daripada jadi milik sendiri. Makna lepas itu dah jadi milik Allah, kemudian ada yang memegang amanahnya untuk, maknanya kita kata untuk makna mengurusnya. Maka ketika itu kita yang ada hanyalah hak kita an-nasihah, ya tak, ad-dinu nasihah. Misalnya kata reta wakaf tu terabai, ya tak, kita sebenarnya janganlah kita abaikan, ya tak. Kalau boleh kita manfaatkanlah harta tu, apa dibiarkan semua misalnya kan, kenapa tidak dimanfaatkan? Kita hanya boleh bagi nasihat. Kita nak tentukan tak boleh, bukan kita punya dah. Nak tentukan kena tanam itu, kena tanam ini, tanam nangka madu, tanam limau madu, semua madu je ndak. Bermadu tak ndak. Itu contoh kau marah demo dah. Jadi maknanya teman ndak semuanya madu, limau madu, ya, nangka madu, yang teman tak ndak bermadu je katanya dah. Kita tak boleh tentukan masa itu. Bila kita dah wakaf, dia bukan milik kita. Tapi wukuf maknanya berhenti seketika lepas zuhur. Kalau sebelum zuhur tak sah pula. Dan kalau seketika lepas itu bawa balik ke hospital Aziziyah, ya tak, bawa balik ke hospital sebab dia ni pesakit yang kronik, pesakit yang kena bawa balik. Dia dibawa dengan ambulan, kemudian dia mesti dinafikan seketika ubat biusnya. Mesti dia sedar masa itu. Maknanya sedarkan dia supaya dia ada consciousness-nya, kesedarannya, ya tak, fully consciousness-nya. Kemudian kita khabar, Arafah ni, ya, kita ada di Arafah ni. Walaupun dia tak turun ambulan, walaupun dia kebetulan ada helikopter, private helikopter, kaya dia, ya tak, pergi ke Arafah tu, pergi ke padang Arafah tu dengan private helikopter. Jadi dia berhenti di Arafah tu walaupun tak jengkit, tapi kena sedar. Sahlah, ya, sahlah rukunnya, ya, sahlah rukunnya. Sebab di antara rukun itu adalah wuquf bi Arafah. Al-hajju Arafah, ya tak, al-hajju Arafah, kata Nabi, al-hajju Arafah, ya tak.
Itu hari yang ke-9 wukuf. Hari yang ke-8 dipanggil hari tarwiyah. Dipanggil hari tarwiyah. Tarwiyah ni hari berpergian. Tarwiyah ni berpergian daripada Mekah ke Mina. Hari yang ke-8 berpergian. Pergi itu dipanggil tarwiyah. Tarwiyah berpergian daripada Mekah ke Mina, ataupun dia datang daripada Madinah ke Mina, itu dipanggil tarwiyah. 11, 12, 13 dipanggil hari tasyriq. Jadi tarwiyah, ya dah, tasyriq, nahar, begitu. Itu hari-hari itu, ya, wukuf. Kemudian hari tasyriq. Tasyriq itu maknanya terbit matahari daripada syarq. Syarq itu timur. Tasyriq maknanya terbit matahari, maka mulalah kita melontar. Atau kita ni ikut jemaah ramai-ramai. Kalau ikut jemaah ramai-ramai, tabung haji petang lah jawabnya. Petang lah jawabnya. Sebenarnya pagi tu dah boleh dah. Dah tahu ada peta, dah tahu mana dia, maknanya tempat melontar, jamrahnya, jamratil ula, jamratil wusta, on jalan sendiri, tak apa. Tak payahlah tunggu petang. Tapi kalau tunggu petang adalah bendera. Bendera Malaysia. Ramai-ramai Allahu Akbar Allah. Itu tahulah tu. Tak ada orang lain lah tu. Orang Kare mesti ada dia. Marah pula orang Kare. Jadi sebagai kenderaan boleh selama belum tiba waktu penyembelihan, iaitu pada hari nahar, iaitu Eid. Eid itu maknanya kembali. Adha tu berkorban. Adha tu maknanya ialah korban di waktu duha ataupun selain daripadanya. Yang afdalnya waktu duha, ya tak? Tapi lain pada duha, kita nak menyembelih petang, tak ada apa masalah. Jadi adha dengan makna korban, ya tak? Eid kembali berkorban, ya, kembali berkorban. Atau hari-hari tasyriq sesudahnya 11, 12, 13. Tak payahlah semua hari tu juga. Hari yang 10 tu, ya Allah, ya tak? 9 ekor, 10 ekor hari yang itu juga. Udah yang nak ngadunya pun dah terkorban. Dah. Yang ngadunya dah nengok je lepas kata. Atau apa lagi ni, bila nak melapor dah tak larat. Jadi maknanya boleh bertangguh sebenarnya, tak semesti hari tu, ya. Nak buat hari tu juga, ya tak? Jadi ila ajalim musamma. Summa katanya, kemudian mahilluha, ya tak? Mahilluha tu tempatnya, tempat korban itu, ya tak? Tempatnya tu maknanya tempat kita mengagungkan korban yang disuruh oleh Allah itu, ya. Tempatnya, ya, di sini diterjemahkan tempat wajibnya pada akhir masa menyembelihnya ialah ilal baitil atiq, ya. Maknanya selama mana ada iddah untuk tawaf ifadah, ya, selama mana ada iddah untuk tawaf ifadah, ya, ifadah bukan ifadah, ifadah, ya tak? 11, 12, 13 hari yang kita nak tawaf, ya. Maknanya adanya 11, adanya 10. Ada yang tawaf hari yang ke-10 aja. Hari yang ke-10 tu memang kemuncak tawaf lah. Memang situ, ya tak? Itu hari yang ke-10 kemuncak tawafnya. 10, 11, 12, ya, 10, 11, 12, 13, ya tak? Itu setelah sampai ke Baitil Atiq, iaitu Baitullah. Taib. Walikulli ummah, bagi setiap umat itu, ja'alna mansakan, kami telah jadikan korbannya. Jadi korban Habil, korban Qabil kan tak sama, ya tak? Kalau kita tengok korban Habil, ya tak, dikorbankannya maknanya kambing. Korban Qabil dikorbankannya gandum, ya, tangkai-tangkai gandum yang berupa jerami dan sebagainya. Jadi bagi setiap umat itu ada mansika, ada mansaka. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi setiap umat itu ada manasiknya, ya. Mansak satu, kalau dah banyak manasik, ya. Mansaka satu, kalau dah banyak manasik. Manasikul hajj. Wa arina manasikana, tunjukkan kami apakah cara kami nak berkorban, apakah cara kami nak tawaf, apakah cara kami nak sa'i. Wa arina manasikana, ya tak? Kita sedang menghidupkan apa yang sedang diamalkan oleh Nabi Ibrahim.
Di mana Nabi Ibrahim, ya tak, apabila dia nak pergi menyembelih, dia melontar. Yang dilontarnya syaitan. Jadi kita menghidupkan balik itu. Kita menghidupkan balik, ya. Maknanya di hujungnya nanti nak disembelih binatang korban, tapi dalam konteks Ibrahim nak disembelih ialah Ismail. Dalam perjalanan itu ada 3 kali dia melontar. Nabi Ibrahim ni dilontarnya syaitan. Jadi dari situlah datangnya kita kata jamrah, tempat melontar. Mula-mula dengan ula, kemudian wusta, kemudian apa dia? Last kali apa? Jamratul Aqabah, ya tak? Dipanggil apa? Jamratul Aqabah. Jadi maknanya 1, 2 dan 3 tadi, ya. Jadi sebenarnya kita sedang menghidupkan balik sirah Ibrahimiyah dan alihi, ya tak? Sirah Ibrahimiyah wa alihi, dan ahli keluarganya. Macam Sa'i kan? Sa'i itu sirah siapa? Sirah Siti Sarah pula. Sekarang marah di Siti Hajar sekarang. Sudah dia menyebut madu aku pula, katanya. Dia menyebut madu aku pula, ya tak? Siti Hajar, ya tak? Itu menghidupkan. Itu menghidupkan, kita kata bahawa sirah keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kita sebenarnya yang kita abadikan di dalam tahiyat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana Allah engkau telah berselawat. Apa makna selawat Allah? Selawat Allah maknanya Allah mengangkat darjat. Kama sallaita ala Ibrahim, itu bagaimana engkau ya Allah telah berselawat kepada Ibrahim, maknanya Allah mengangkat darjat. Makna selawat Allah kepada Nabi Muhammad, selawat Allah kepada Nabi Ibrahim, makna mengangkat darjat. Ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, makna Nabi Allah mengangkat darjat keluarga Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, diikuti oleh Siti Sarah dan juga Ishak, kerana membina pula Baitul Maqdis, ya, kerana membina pula Baitul Maqdis. Sebab itu kan Nabi menjadikan 2 itu sebagai kiblat, menemukan. Jadi sejarahnya itu tidak terpisah, ya, sejarahnya itu tidak terpisah. Sebab itu Isra' Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi di sejarah itu tak boleh terpisah. Ya, sejarah itu menandakan bahawasanya ada pertautan di antara kedua-duanya. Sebab itu kita dengan Baitul Maqdis sampai sekarang, sampai bila-bila, mana boleh berpisah. Ya tak? Adanya kisahnya, kita nak tahu bagaimana kedudukan Baitul Maqdis, perjuangan umat Islam di sana kan. Sebab dia ulal qiblah, ya, dia di antara qiblah kita, disebut sebagai qiblataini, ya, disebut sebagai qiblataini. Tak boleh, ya tak? Itu maknanya bukan caranya, sebab ini ibadah. Ini bukan mengikut kehendak nafsu. Marah benar ke setan, sudahnya terikut setan pula tu. Kita kena jaga baik-baik, bendanya ibadah. Dia kalau pun boleh ialah batu-batu yang ada di situ je. Kata batu dia habis, ya tak? Batu dia habis. Jadi hilang ataupun tak salah letak ke macam mana pun. Jadi yang boleh batu-batu yang ada kawasan itulah. Selipar tak boleh. Aku marah betul ke syaitan ni. Dia pun tanggil selipar, ya tak? Tak ada, tak ada, ya tak? Jadi yang batu yang ada di situ, ada orang pula dia cuba nak ambil batu daripada sini. Boleh lah, tapi makruh. Ya, kehendaknya di Muzdalifah. Kutipannya waktu subuh, ataupun pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Apabila menjelang saja subuh, kita pun sembahyang di Muzdalifah, kemudian kita berangkat ramai-ramai ni tentera Allah, ya tak? Sedang menuju kepada medan perang menentang syaitan. Itu dia punya tu, keberangkatan itu, ya tak? Waktu subuh tu. Datanglah tentera Allah ni. Itu banyak falsafahnya, ya, banyak falsafahnya. Jadi dia tu bukan kira semata-mata, ya tak? Semata-mata nak mengumpul batu, tapi kita ni sedang dalam peperangan, ya tak? Dengan musuh kita. Jadi simbolnya, ya tak? Simbolnya adalah lontaran-lontaran, ya, insya-Allah. Jadi walikulli ummatin ja'alna mansakan, bagi setiap umat itu kami jadikan cara untuk dia, ya. Bagi tiap umat kami syariatkan mansakan itu. Mansak itu jamaknya manasik.
Macam mana binatang korbannya, apa yang boleh dikorbankan, apa yang tak boleh dikorbankan, ada syariatnya. Bagaimana sa'inya, bagaimana tawafnya, ya. Dia katakan di situ manasik diterjemahkan sebagai syariat penyembelihan korban. Dan masa kita sembelih jangan diam je. Liyadhkurusmallah. Hendaklah kita berzikir. Itu yang kita Allahu akbar, Allahu akbar, Allah boleh. Ya, supaya kita masa itu boleh saja bismillah, Allahu akbar pun boleh, ataupun kita bertakbir macam takbir hari raya itu pun boleh. Liyadhkurusmallah, untuk kita menyebut nama-nama Allah, ya tak? Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan. Mungkin kambing, mungkin lembu, ya tak? Mungkin kerbau, mungkin unta. Ya tak? Ala ma razaqahum, yang terdiri daripada bahimatil an'am, ya tak? Iaitu daripada binatang-binatang ternakan, ya. Al-an'am kan ada satu surah, surah Al-An'am, tengok apa terjemahannya dalam bracket, binatang-binatang ternak, kan, ya, binatang-binatang ternak. Jadi tak bolehlah dicarinya rimau, kan, carinya gajah. Tak boleh. Dia mestilah binatang-binatang yang ternak tadi, ya, min bahimatil an'am, ya tak? Min bahimatil an'am, binatang-binatang ternakan. Macam mana? Unta. Oh, rusa tak boleh, sebab nasnya hanyalah maknanya kita kata 4 itu saja. Jadi rusa ke, arnab ke, tak boleh, sebab ini masalah ibadah, la qiyas fil ibadah. Tak bolehlah kita berqiyas dalam soal ibadah ini tadi. Jadi kekalkan, iaitu kita kata apa yang telah dinaskan sahaja, ya. Binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, ala ma razaqahum mim bahimatil an'am, ya. Jadi berhenti di situ, iaitu dia kata di situ binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Kemudian fa ilahukum ilahun wahid. Di sini bukan apa, tuan-tuan, sebenarnya korban itu telah pun ada di zaman jahiliah, tapi mereka berkorban untuk Lata, mereka berkorban untuk Manata, untuk Hubal. Lalu darah-darah ni tadi dia melumur pada berhala-berhala tu sebagai persembahan. Noh kamu. Rupa dia bagi yongat je bahasanya, tak? Dia pun tak makan. Dia kata ini berhala kita punya. Kita tak boleh makan. Jadi syariat kita kata bahawa fakulu minha, makanlah daripadanya. Wa at'imul ba'isal faqir, bagilah pula kepada orang yang menderita, ya, lagi fakir, ya tak? Jadi maknanya di situ kita kata bahawa yang dema ni tadi bukan tak ada korbannya, tapi pengorbanan mereka itu bercampur aduk dengan amalan jahiliahnya. Maka Tuhan tegaskan, fa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu bukan banyak. Ilah ni satu. Kalau banyak, alihah. Ya, ilah satu. Kalau banyak ialah alihah. Ya, alihah. Daripada ilah timbullah ilahi. Ya, wahai Tuhan sembahanku. Itu yang orang Melayu kata, ya ilahi, wahai Tuhan sembahanku. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya. Itu yang disebut-sebut waktu subuh, ya ilahi, ya. Jadi maknanya kita ada ya Rabbi, wahai Tuhan pencipta, ya ilahi, wahai Tuhan sembah, yang disembah. Jadi zatnya satu, tapi makna Rabbi dengan ilahi lain. Rabbi Tuhan pencipta, Tuhan penciptaku. Ilahi Tuhan sembahanku. Jadi kalau satu ilah, kalau dah banyak alihah. Jadi fa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Jadi ini sebenarnya nak menegaskan dan nak menyanggah mereka yang mempunyai alihah. Mereka mempunyai banyak sangat Tuhan. Jadi jangan, biar ada ilahun wahid. Sebab itu kita kata la ilaha
illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka falahu aslimu, baginya lah kamu aslim, serahkan diri, ya. Aslim maknanya serahkan diri kamu untuk tunduk dan patuh. Maka aslim taslam, kata Nabi kan, aslim taslam. Kalau kamu serahkan diri kamu kepada Allah, nescaya kamu selamat, sejahtera. Jadi aslim taslam. Ya, maknanya kita kata paling-paling tidak melihatlah. Kalau dia terlibat sekali, lagi baiklah, ya tak? Sebagai saksi nanti di hadapan Allah, tangannya akan bercakap, ya tak? Bahawa dia memegang binatang korban itu, ya tak? Kalau tidak, dia mungkin tak sanggup nak pegang, macam orang perempuan misalnya kan. Jadi menyaksikan itu, paling tidak menyaksikan pun mengampunkan dosa. Ya, kata Nabi, ya Fatimah qumi, wahai Fatimah bangunlah kamu, washhadi, dan lihatlah olehmu, udhiyataki yaghfirullahu laki ma taqaddama min dzambiki, nescaya Allah ampunkan dosamu yang telah lalu. Jadi paling koman tengok je lah, kalau dapat dia terlibat lagi baiklah, ya tak? Jadi ada maknanya daripada melihat itu tadi. Maka katanya falahu aslimu, baginya lah kita kena serahkan diri. Aslim taslam. Kan ada hadis Nabi kata aslim taslam, masuklah Islam, nescaya kamu selamat. Aslim tu maknanya ialah selain daripada masuk Islam, aslim maknanya serahkan diri untuk tunduk dan patuh. Cuba kita tengok di situ, ya tak? Bagaimana dia kata, kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya. Aslim tu, aslimu tu, ya, aslimu tu berserah dirilah kamu kepadanya, tunduklah kepadanya, ya tak? Kemudian siapa yang menyerah diri kepada Allah, wa basyiril mukhbitin. Basyir, apa makna basyir? Berilah khabar gembira. Basyir, kan ada basyiru wala tunaffiru, kan? Basyiru wala tunaffiru. Orang yang beri khabar gembira dipanggil basyir, dan khabar itu dipanggil busyra. Busyra lana, khabar gembira, kan? Ada hadis, ada nasyidnya, busyra lana linal muna, ya tak? Jadi ada perkataan busyra. Kemudian dari situlah timbulnya bisyarah. Kadang-kadang ada orang bagi nama anak perempuan, ya, maknanya arwah tok saya kemarin bagi anak nama anaknya, iaitu mak saudaranya lah, bisyarah. Jadi kita rasa pelik, tak pernah dengar, ya tak? Tapi dia mengaji Arab, dia tahu. Bisyarah, ya tak? Bisyarah. Naam. Jadi maknanya di situ, ya, kita kata daripada busyra, sebab itu ada ustaz namanya ustaz busyra, kita sebut busra. Busra nama tempat kat Syria nun. Bukan busra, busyra. Jadi boleh juga busyra, boleh juga kalau perempuan bisyarah, kalau boleh juga basyir, iaitu khabar gembira itu dipanggil basyiran wa nadhira. Khabar duka dipanggil nadhira. Lawan kepada basyira ialah nadhira, ya tak? Jadi wa basyir, berilah khabar gembira kepada al-mukhbitin, orang yang tunduk patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia buat seronok je, dia kerjakan haji tu seronok je, walaupun susah, tapi dia gembira sebab dapat mengerjakan taat, dapat melakukan pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pengalaman ni tak sama-sama kita lah. Gembira ni datang bila kita susah. Bila kita senang, dia tak, ya. Bahagia tu datang bila susah. Kalau tak ada susah ni, tak ada rasa gembira, tak ada rasa senang. Ya, dia maknanya tak ada rasa gembira. Kepuasan itu datang setelah bersusah-susah. Itu dia. Jadi maknanya bersusahnya mengerjakan haji, bersusahnya berpegang kepada Islam, datanglah kebahagiaan dan kegembiraan. Ya tak? Wa basyiril mukhbitin, berilah khabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita belum melihat tafsirannya, ya, insya-Allah. Berapa jam kita? 6.12, ya tak? Jadi tafsirnya esoklah, ya. Tafsirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman esoklah, insya-Allah.
Alhamdulillah saya ke Manjung ke baru ni, tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah ada benda yang saya dapat, iaitu doa yang dibaca di atas pentas perisytiharan merdeka. Dan bila saya tengok doa tu dalam bahasa Arab, ya, dibaca oleh Syekh orang Melayu kita lah, Syekh Ahmad Muhammad namanya, ya, Syekh Ahmad Muhammad. Masya Allah, memang padat dan berat kandungannya, ya, berat kandungannya. Saya akan cuba dapatkan, saya akan cuba kita tengok esok, dan kita akan photostat lah doa tu. Dan di atas doa tu saya tengok ni kawan kita dapat daripada Arkib Negara, gambar orang yang baca doa dan gambar orang yang azan. Dia sebenarnya bukan terus merdeka, tak ada. Yang kita nampak terus merdeka 7 kali je. Tak, dia bermula tu dengan doa. Dan doa tu cukup bermakna bagi saya, bagi kita nanti. InsyaAllah saya akan fotostatkan dan kita akan cuba tengok macam mana kandungan doa. Dan lepas itu azan berkumandang. Yang azan itu ialah Datuk Hasan Azhari. Siapa nama Datuk tu? Ustaz Hasan, ya? Tan Sri dah. Tan Sri Hasan Azhari. Dia azan. Lepas tu barulah merdeka 7 kali tu. Jadi kawan kita dapat ni daripada Arkib. Saudara Ra'i lah yang selalu datang ke Manjung ni, dia pergi ke Arkib. Malahan hari Senin ni dia ada lagi temu janji di Arkib Negara, ya. Jadi maknanya di situ dia dapat ni, ya, dibawa balik. Tonton dalam dialog Cik Ra'i ni dengan orang Arkib Negara, dia tanya, "Encik, kenapa encik cari yang ini?" katanya. Lalu Cik Ra'i tanya, "Kenapa pula encik tanya kopi tu?" tanya. Dijawab oleh kaki tangan Arkib, "Encik, benda ini sudah dilipat lalu disimpan," katanya. Orang tak cari dah. Benda ni dah dilipat lalu disimpan. Maknanya yang hanya di-highlightkan merdeka 7 kali tu. Azan tidak di-highlightkan, ya. Kemudian maknanya kita kata doa ni pun tidak diketengahkan, ya tak? Dan juga di Arkib Negara ada menjelaskan, menceritakan bagaimana Ustaz Abdullah Fahim yang ada di pentas tok kepada Pak Long, ya, sebab Ustaz Abdullah Fahim dengan Syekh Tahir Jalaluddin diminta pandangan oleh Tengku Abdul Rahman untuk menentukan tarikh kemerdekaan. Maka mereka berdua ahli falak. Dia tak main lah Ogos ke Julai ke, dia tak main. Dia main Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi malam 6 hari bulan Safar, bintang bulannya cantik ke atas. Kalau tengok malam ke-6, bulannya tu, bulan sabitnya cantik, cerah je. Kemudian ada satu bintang dekat dengan dia, Suraya nama bintang. Jadi dia memilih 6 hari bulan, bukan tanggal 31 bulan 8 57, bukan. Itu kebetulan bersamaannya, ya tak? Jadi itu. Jadi Syekh Abdullah Fahim hari itu dia dah negur pemerintah, ya, ulama negur pemerintah ni, ya tak? Katanya ngapa 3 orang ni ada atas pentas ni. 3 orang mem tu maknanya orang putih, ya tak? Apa hak dia nak duduk atas pentas merdeka ni? Itu dia, ya. Jadi maknanya menegur pemerintah tu sudah mula dari situ, ya tak? Jadi bila saya cerita ni kepada Tan Sri Muhammad Taib tadi, ya tak? Tadi kan kita didatangi oleh Tan Sri Muhammad Taib, bekas MB Selangor, datang tadi, ya tak? Dia kata disitulah bermulanya penyelewengan, lalu terbawa sampai ke hari ini kita terikut-ikut dengan kehendak penjajah, ya tak? Daripada situlah. Jadi maknanya kita kata bahawa bagaimana daripada situ sudah ulama cuba membetulkan, ada. Dan kalau kita dapat tontonkan esok bila-bila nanti wasiat Syekh Abdullah Fahim, wasiat dia kepada pemerintah ni, itu pun luar biasa kandungannya, ya, itu pun luar biasa kandungannya. Apabila tuan-tuan memerintah kelak, janganlah tuan-tuan menjadikan peluang memerintah itu untuk mengumpul kekayaan. Itu antara lain 2 muka surat. Sudah jadi rupanya.
Rupanya yang apa yang dia wasiat tu dah jadi. Ada orang yang memang mengambil kesempatan daripada pemerintahan untuk mengumpul kekayaan, ya tak? Jadi dia dah berwasiat, ya tak? Jadi di situ kita boleh tengok nanti, mudah-mudahan kita boleh buat satu program khas lah untuk maknanya kemerdekaan ini. Kita lihat balik wasiat Syekh Abdullah Fahim. Dan baru ni pun tuan-tuan pun mungkin yang jenis WhatsApp ni, WhatsApp apa benda nak nyebut tak erti. WhatsApp ni apa, ya? WhatsApp, ya. Tengok balik lagu yang dinyanyikan oleh Zahrah Agus. Bila kita tengok lagu tu, ya, terasa jauh dah rasanya. Jauh dah kita, ya tak? Padahal lagu je, ya tak? Jadi lagu je, tetapi bila dalam seni kata Zahrah Agus itu menyebut tentang umat Melayu ini, ya, hendaklah menjaga umat Islam katanya. Umat Melayu ini nak menjaga umat Islam. Itu dah kita. Jadi saya ada dalam handset saya tu. Itu pun boleh kita tengok balik dan dengar lagi balik lagunya. Pak Omar mesti nak dengar suara Zahrah Agus. Lama saya pun dah lupa. Dia kahwin dengan orang Batu Kurau. Tapi dia dah tak ada nah, Zahrah Agus ni. Ada lagi? Tak ada dah. Zaman Tok Lori ni. Jadi insya-Allah kita cuba saksikan esok, ya, maknanya benda-benda ni agar dapat, ya, sikit sebanyak faham kita makna kemerdekaan ini, ya, insya-Allah. Mana yang baik dari Allah, silap dan salah mohon maaf, ya, daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.